Okay, so Assalamualaikum, selamat petang. So hari ini kita akan masuk chapter baru, chapter 4, iaitu chemical bonding. So hari ini kita akan masuk 4.1. Sebenarnya 4.1 nama dia adalah sebenarnya Lewis structure. Salah tulis pula. So untuk 4.1 dia adalah Lewis structure. Okay, so kita akan tengok dulu untuk 4.1 sahajalah untuk hari ini. Okay, so dalam 4.1 yang part pertama, apa kita nak tengok adalah kita nak awak pastikan pelajar boleh tulis Lewis dot symbol and then tahu octet rule dan macam mana kita nak describe atoms tu, nak dapatkan octet rule dengan cara macam mana, and then nak tunjukkan formation untuk setiap bond dengan compound ni menggunakan Lewis dot symbol tadi, and then kita nak comparekan bond length between single, double dengan triple bond. Okay, so kita tengok pada Lewis dot symbol. So cara nak tulis Lewis symbol seperti itulah, di mana contoh kalau dia lebih daripada, ingat untuk nak lukis Lewis dot symbol, dia menggunakan number of valence electron. Okay, dia refer pada number of valence electron yang untuk elemen tu lah. Ingat lagi macam mana kita nak tahu daripada dia punya number of valence electron, kita dapatkan daripada electronic configuration yang kita nak tentukan dia punya group tu. Nilai total number of valence electron daripada dia punya electronic configuration. So kalau untuk atom yang lebih daripada satu, so kalau tengok contoh beryllium, boron ni, so cara nak tulis, contoh kalau boron tu, okay, dia kena letak satu-satu lah. Awak tak boleh buat pairing. Tiba-tiba awak nak buat pairing macam ni. Ni salah so kena bila dia punya valence elektron lebih daripada satu, kita kena letaklah single dulu. Baru kalau ada pairing dia, baru kita pairkan lah. Contoh nitrogen ni, dia ada 5 sama dengan oksigen. So kalau contoh oksigen, dia valence elektron ada 6. So first awak buat dulu single punya valence elektron, lepas tu baru dia punya pair. Okay, awak nak start mana-mana pun tak ada masalah. Nak letak yang contoh boron ni, awak nak start daripada bawah, kiri kanan pun boleh, tak ada masalah. Contoh kalau beryllium ni, pula kalau awak tak nak letak kiri kanan pun tak ada masalah, nak letak atas dengan bawah pun tak ada masalah. Kedudukan valence elektron tu tak kisah kat mana lah. Janji dia berdekatan dengan elemen simbol tu lah. Jangan jauh-jauh pula. Bila awak tulis tiba-tiba B, letaklah satu tiba jauh. Tak boleh lah. So kena pastikan dekat dengan elemen tersebut bila nak lukis Lewis dot symbol. Okay, so kesemua elemen dia akan cuba nak dapatkan stability dengan cara sama ada dia donate ataupun dia receive elektron, ataupun dengan cara dia share elektron tu lah untuk nak capaikan seperti biasa, nak capaikan octet which is 8 elektron. Kalau duplet 2 lah. Selalunya ini khas untuk hidrogen sajalah. Sebab hidrogen maksimum elektron dia boleh masuk hanya 2 elektron saja. So atoms ataupun elemen dia memang cuba nak capaikan octet configuration. So kalau contoh awak punya awak punya atom tu dia losing ataupun gaining of electron, maksudnya dia akan membentuk ionic compound. Kalau elektron tu lebih tendensi untuk share, macam biasalah dia akan tendensi untuk form covalent compound. Rasanya ni sekadar basic masa SPM je, kalau ingatkan balik. So awak ada 2 compound iaitu ionic compound dengan covalent compound. So kalau untuk ionic compound dia selalunya metal dengan non-metal. Ingatkan baliklah, dia metal dengan non-metal, di mana metal donate, kalau non-metal akan receive elektron tersebut. So ionic bond tu apa? So adalah adalah forces, electrostatic forces antara charge positif daripada metal dengan negative charge daripada non-metal. So akan jadilah ionic bond dengan cara dia transfer. Macam mana dapat positif dengan negative charge tu? Dengan cara transfer valence elektron tadi lah. Okay, so ini adalah contoh yang bawah ni, Na ni kalau perasan tu,
Ini adalah contoh macam mana kita nak tunjukkan formation of ionic bond melalui Lewis dot symbol. So first kena lukis dululah Lewis dot symbol untuk Na, lepas tu Lewis dot symbol untuk Cl. Okay, so untuk nak lukis Lewis dot symbol, dia nak guna titik tadi boleh ataupun nak guna cross pun boleh. Saya guna cross sebab saya nak bezakan lah valence elektron Na dengan Cl, sebab nanti Na akan transfer kepada Cl sebab Na adalah metal, so dia tendency untuk donate dia punya elektron. So kalau contoh awak nak buat semua bulat pun tak ada masalah contoh bulat pun tak ada masalah. Dia tidak memberi efek apa-apa pun lah. So semua bulat pun tak ada masalah. So mana dia punya formation ataupun dia punya bonding, inilah dia punya ionic bonding, which is antara ada electrostatic forces between positive dengan negative charge. So arrow ni penting, yang arrow ni kenapa ingat balik tadi, sebab metal akan donate. So dia donate kepada siapa? So tu yang tunjuk dia donate kepada awak punya non-metal. Kita tengok contoh lain. Saya tunjukkan contoh compound lain, calcium bromide dengan sodium oxide. Okay, so kita nak tunjukkan formation untuk calcium bromide lah, dia punya ionic bond. So benda pertama, lukis dulu Lewis dot symbol untuk Ca. Awak nak letak atas bawah Ca tadi adalah group 2, which is dia ada 2 sahaja valence elektron. So sebabkan Ca ada 1 saja, so lukis 1. So Br ada 2, lukislah 2 Br. Untuk Br bromin dia ada valence elektron sebanyak 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dapatkan valence elektron kalsium dengan bromin. Lepas tu, tadi kan metal dia akan donate elektron dia. 1 elektron akan donate kepada salah satu Br. 1 lagi elektron akan donate kepada 1 lagi Br. So jadilah awak punya, sebabkan dia dah jadi charge, so kalsium awak mesti ada charge. Dan ingat bila ada dalam, maksudnya bila awak punya atom ataupun elemen ataupun awak punya compound tu menjadi charge, ion, dia jadi ion, dia mesti dalam square bracket ni sebab tu pasal dia dalam square bracket tu. Tu memang wajib lah sekiranya awak punya elemen tu dalam keadaan ion. Okay, so sekarang nak lukis 2 Br. Okay, sama ada awak susun je lah. Br tadi dah cukup oktet, so lukis 8 terus. Dia punya valence elektron. Harapnya sambil tu lukislah sekali. Sebab soalan pernah keluar, suruh tunjukkan formation of ionic compound daripada, dia bagilah compound apa. Dia suruh tunjuk, soalannya lebih kurang sama. So kalau lebih suruh show formation of ionic bond, memang inilah caranya. Okay, sama ada gini awak boleh buat ataupun kita gabungkan Ca2 plus ataupun jadi apa so kita maksud saya gabungkan pada awak punya Br tu lah. So akan jadi 2Br 2 minus. Okay, sama ada gini ataupun kalau awak tengok dalam buku rujukan dia ataupun mana-mana rujukan dia akan jadikan Ca awak sebagai tengah-tengah. Di mana Ca kat tengah-tengah dikelilingi oleh Br. Depends lah cara penulisan awak macam mana, janji memang nak menunjukkan Br tu pastikan dah cukup oktet sebab dia menerima valence elektron tadi daripada kalsium. So nak tunjukkan mana dia punya ionic bond, so ionic bond yang tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah antara charge, okay, charge positif. Tengah-tengah antara charge positif dengan negatif. So ini, itu adalah, kat situlah kedudukan ionic bond. So ionic bond. So itulah cara ni kita nak tunjukkan formation untuk ionic bond untuk punya ionic compound. Okay, so jawapan yang lain pula sodium sama je case dia. Na ada 2, so kita lukislah Na. Ikutlah awak letak valence elektron kat mana, kat atas, kat tepi boleh. Lepas tu oksigen dia ada 6. Okay, lepas tu sodium akan donate elektron dia kepada oksigen. Awak kena donate, kena tunjukkan arah kepada ke mana elektron tu pergilah.
Janganlah pergi kawasan yang sama. Takkan dia terima tempat yang sama. So akan jadi terus gabungkan Na tu pun boleh, tak ada masalah. Sudah jadi plus. So O awak dah cukup octet sebab dia dah terima 2 elektron daripada sodium. Misalkan dari tu minus. So mana ionic bondnya? Ionic bondnya tengah-tengah lah. Antara charge positif dengan negatif. So ini cara kita nak tunjuk formation ionic bond. So arrow yang ni penting lah. Sebab kita nak tunjukkan so awak punya metal tu donate. Okay. Sebab tak ada apa, saya teruskan. Okay, tadi awak punya compound ni ataupun punya elemen metal dengan non-metal, dia akan memang cuba untuk dapatkan stability dengan cara dia donate ataupun receive elektron. So kenapa dia cuba nak dapatkan stability? Kenapa dia nak cuba dapatkan stability sama seperti noble gas. So memang dia akan, semua elemen memang cuba nak capaikan Ns2Np6 which is total adalah 8 elektron. Sama juga dengan awak punya non-metal, dia memang cuba nak dapatkan sama macam noble gas which is octet lah, 8 elektron. Okay, tapi kecuali dia ada kecuali pada metal yang ada d block which is yang ada d orbital. Okay. Dia masih lagi cuba nak samakan macam noble gas, tapi sebabkan dia ada d block, so dia hanya boleh sama ada dia ikut completely, ingat balik, completely fill orbital ataupun dia nak follow half fill punya orbital. So kalau ingat balik, completely dengan half fill adalah lagi stabil. Ni khas untuk metal yang ada d orbital, yang mesti selalunya pada period 3 lah. Kita start pada period 3 yang dah ada d orbital. Ingat balik lah. So bila macam tu dia ada d orbital, so sama ada dia nak follow d10, dia jadikan completely fill ataupun jadikan d5 which is half fill orbital. Okay, so kalau tengok ada dia punya words kat situ, sama ada kalau dia nak jadikan completely fill, nama dia nak follow Pusudio noble gas. Macam nak jadi noble gas tapi tak boleh jadi macam noble gas. Kalau noble gas mesti Ns2Np6 kat atas ni. Tapi sebabkan dia ada D block, dia macam ala-ala konon-konon nak jadi macam noble gas lah. So kita guna Pusudio, dia guna Pusudio tu maksudnya fake lah sebenarnya. Ni maksudnya fake. Konon-konon nak jadi macam noble gas tapi tak dapat nak jadi macam noble gas. Itulah maksudnya. Okay, so far ada pertanyaan? Okay, tak ada. Tak ada. Okay, saya teruskan. So contoh soalan macam soalan tutorial. Saya ambil soalan tutorial je, soalan tutorial nombor 3. So UPS boleh tanya macam ni ataupun nanti PS memang awak tanya boleh macam ni. Okay, dia bertanya, okay, kalau Mg dia bagi elemen Mg. So Mg dia lebih prefer, awak tahu dia metal. So metal dia tendensi untuk donate elektron dia. Kena ingat tu, metal tendensi untuk donate elektron dia. So dia nak follow stability yang mana? Noble gas ke? Dia nak follow Pusudio noble gas ke? Ataupun dia nak follow half fill orbital punya configuration. So kena tahulah part tu. So kalau kes yang untuk jawapan dia, di mana untuk Mg, dia akan prefer untuk buang 3s tu supaya jadi macam noble gas punya configuration. So akan dapatlah S2, 2s2, 2p6. Sebab tu Mg jadi Mg2+. Okay, kalau zinc pula, zinc ingat balik dia metal juga. So metal tendensi untuk donate elektron dia. Okay, tapi sebabkan dia ada D block, so dia akan prefer untuk dapatkan completely fill orbital which is Pusudio noble gas. So dia akan buang dengan syarat dia kena buanglah 4s2, so akan menjadi 3s2, 3p6, 3d10. So kena tahu jugalah dia ikut apa nama dia, Pusudio noble gas configuration. Soalan bertanya, okay, mana satu dia akan follow stability? Noble gas configuration ke, Pusudio noble gas ke, ataupun half fill orbital
configuration. Kalau iron pula kalau tengok takkanlah dia kan iron kan, which is dia metal, sama juga dia mesti tendensi untuk donate elektron dia. So bila case macam tu dia nak kena donate berapa? So better dia akan donate 2 elektron, maksudnya dia buang for S2. So satu lagi dia akan buang daripada elektron daripada 3D6. So menjadi 3S2, 3P6, 3D5, which is half filled orbital configuration, which is lagi stabil lah. Okay, tapi kalau case fluorine, oksigen dengan nitrogen ni semua ni adalah non-metal. So dia tendensi untuk donate pula. Dia tendensi untuk receive elektron, which is dia tendensi untuk menjadi noble gas. Dia nak follow noble gas configuration. So ikutlah berapa elektron yang dia kena receive supaya dia boleh jadi macam noble gas punya configuration. Macam je dia punya elektron configuration saja yang sama, tapi dia bukan jadi elemen noble gas. Kena faham benda tu. Dia hanya nak follow noble gas punya electronic configuration saja. So pun kena tahu jugalah. Soalan UPS boleh keluar, soalan PSPM pun boleh tanya macam mana dia follow siapa, noble gas ke, prosedur ke, ataupun half filled orbital configuration. Okay, so dah habis dah berkenaan dengan ionic compound, kita masuk untuk covalent compound. Okay, so lepas ni memang awak belajar pasal covalent compound saja. Okay, so untuk covalent compound, kalau tadi ionic compound dia more to receive dengan donate elektron, tapi bila covalent compound, macam biasalah, seperti awak tahu dia akan share one or more pair of valence elektron, share secara adil lah, which is seorang keluar setiap atom akan bagi share yang samalah dia punya elektron tu. Aku keluarkan satu, dia pun keluarkan satu. Barulah kita gabung, which is kita share untuk jadikan satu single bond. Okay, tapi itu kalau kita keluarkan satu. So kalau satu atom tu dia keluarkan sehingga 2 elektron. Okay, maksudnya 2 elektron dia share 2 pairs of elektron. Okay, tadi kalau 2 atom share a pair of elektron, kena faham kat sini, a pair of elektron maksudnya dia share 2 elektron lah. Kalau 2 pairs maksudnya dia share sebanyak 4 elektron. Dan sekiranya dia share 3 pair of elektron, maksudnya dia share sebanyak 6 elektron. Maksudnya seorang kasih 3 elektron tadi, lagi seorang akan kasih 3 elektron untuk dia share bersama. Okay, so kalau dia share a pair of elektron pada atas, maksudnya dia akan form single bond. Okay, single bond sebenarnya kita anggap dia sebagai sigma bond. Ni kita tahu juga sebabnya nanti awak akan jumpa lagi masa 4.2 atau 4.3. Benda ni single, double dengan triple. Dan memang benda ni untuk jadikan single, double, triple ni memang penting lah untuk kita nak buat nanti sekejap lagi kita akan buat Lewis structure. Okay, kalau double bond, 1 sigma, 1 pi bond. Kalau triple, masih lagi 1 sigma. And then tapi pi bond akan menjadi 2 pi bond lah. Awak belajar sampai 3 bond je, masih triple bond saja ya. Tak ada sampai 4 bond ke apa, tak ada. So, kena tahulah kalau single bond, dia sigma bond. Double bond 1 sigma 1 pi, triple 1 sigma 2 pi bond. Okay, so ini adalah dia punya panjang dengan dia punya relationship between kepanjangan suatu bond tu dengan kekuatan bond tersebut. So dia adalah, kalau tengok kat sini, dia adalah inversely proportional. So lagi panjang awak punya bond tersebut, maksudnya lagi lemahlah awak punya strength untuk bond tersebut lah. Dia inversely proportional. Dan dia juga refer pada lagi electronegativity tersebut. So boleh tengok kat sini lah. So lagi panjang bond, lagi decrease lah, lagi increase, maksudnya lagi increase kekuatan tu, maksudnya awak punya bond pun makin pendek. Bermaksud triple bond pendek tapi dia lagi kuat. Okay, macam tu. Kalau yang case ni pula dia berkenaan dengan electronegativity,
So kalau lagi kurang elektronegativity dia, lagi panjanglah awak punya bond tersebut. Ni kes ni lah. Kalau kita ingat, karbon kan dia punya elektronegativity dia rendah kan. So dia punya tapi dia punya panjang dia, maksudnya dia punya panjang bond tu panjang jugalah. So just ingat dia punya relationship, bond length dengan bond strength saja. Okay, ini pula formation. Macam ni kita nak tunjukkan formation untuk covalent compound menggunakan Lewis dot symbol. Sama je, cumanya beza dengan ionic compound. Sekejap bagi take 5. Okay, so sambung balik. Okay, ni formation untuk covalent compound guna Lewis dot symbol. Beza dengan ionic compound, kalau covalent compound tak ada tunjuk arrow lah. Kalau perasan tak adalah arrow sebab kenapa? Dia bukan dia bukan donate. Dia adalah sebagai share saja. So kalau perasan untuk hidrogen ni, dia share sajalah. So dia akan jadi, dia share masing-masing, dia share satu elektron. Bila dia bergabung, dia akan share ada 2 elektron kat situ. So dia share a pair of electron, maksudnya dia akan menjadi sigma bond iaitu single bond. Okay, kalau oksigen, dia akan share sebanyak 2 elektron. Each akan share sebanyak 2 elektron, which is total elektron yang diorang share bersama adalah 4 lah elektron. So dia akan perform double bond, 1 sigma dan 1 pi bond. So kalau perasan untuk ionic compound, tiada arrow jangan nak confusekan dengan ionic compound. Covalent compound tak ada arrow-arrow sebab dia bukannya donate elektron, dia hanya share sahaja. So ini kalau dia share sebanyak sehingga 6 elektron, so dia share 6 elektron, 3 pair of elektron, dia akan form triple bond. Okay, so kita tengok contoh. Tengok contoh lain. Kita tadi senanglah N2O2 dengan H2. Kita nak tengok contoh lain compound di mana macam ni kita nak dapatkan covalent bond, covalent compound untuk H2O. Okay, contoh sama je tekniknya, kena buat Lewis dot symbol untuk elemen tu lah, H dengan H, lepas tu tambah dengan oksigen. Oksigen tadi ada 6. Okay, macam tu, tak ada arrow, ingat tak ada arrow. So hanya dia share saja di mana O di tengah-tengah. So kat sini dia dah jadi share. Jadi single bond lah sebab awak punya hidrogen sharekan dengan satu oksigen yang masih lagi tak ada share, satu lagi hidrogen akan share dengan satu lagi elektron daripada O, menjadi covalent bond. Okay, so covalent bond ni yang mana? Yang ni lah. Yang ni lah awak punya covalent bondnya. So macam ini saja kita nak show formation covalent bond untuk covalent compound. Okay, lain untuk N. So N tadi total ada 5. So dengan 3H, lukislah ada 3H. Letak je lah mana-mana valence elektron, sebab tu saya kata tak kisah pun kat mana kedudukannya, janji berdekatan dengan elemen. So dia akan share dengan awak punya nitrogen. So dia akan share sebanyak 2, setiap tu akan share 2 elektron. So total akan ada 3 single bond lah terhasil. So inilah awak punya covalent bond. Macam tu sajalah. Bila kata show formation tu, kena tunjuklah kat mana formation of covalent bond tersebut. Okay, itu saja yang untuk covalent compound. So saya tinggalkan soalan nombor 1 tutorial untuk try buat. First tahu dulu sama ada compound awak tu ionic compound ke ataupun covalent compound. Tahu tu dulu. Di mana yang satu metal, mana non metal, dua-dua metal ke, dua-dua metal pula. Dua-dua non metal ke
Tahu tu baru kita boleh tahu sama ada dia ionic ke ataupun covalent. So kalau perasan dia covalent kan, tak ada charge ion, dia tak ada jadi charge ion. So dia hanya dalam bentuk, dia tak ada charge ion lah, which is dia tak ada square bracket tu. Kalau ionic ada sebab dia jadi ion. Okay, saya tinggalkan soalan nombor 1. Okay, kita pergi dative ataupun coordinate bond. Okay. Masih lagi bawah konsep covalent bond, which is dia share elektron. Cumanya untuk dative ataupun coordinate bond ni, dia share tidak sama rata. Kalau tak tadi, H ada satu lagi H pun ada satu. So dia share secara equally. Tapi kes untuk covalent bond, untuk dative bond ni, masalahnya terjadi bila contoh je lah. Contoh menjadi H-, tapi tak adalah H-. Contoh awak punya compound tu, satu tu ada 2 elektron. Tak boleh macam tu, sorry. Nak bagi faham ni. Contoh lagi H, dia tak ada elektron, bisa jadi H+. Contohnya macam tu lah. So apa dia akan buat? Kalau tadi covalent compound dia, patutnya covalent compound seperti biasa, seorang kasih satu. Masalahnya sekarang, yang kes ni, H yang ni saja yang ada extra elektron. Seorang lagi ni tak ada. Tak ada valence elektron yang dah di-share. So H satu lagi ni orang pertama, ni orang kedua. So orang pertama tu yang bagi dua-dua elektron dia tu untuk dia share bersama dengan orang yang nombor 2 tak ada langsung tu. Di mana akan jadi H macam tu. Arrow tu sebenarnya single arrow biasa je, tapi kita nak tunjukkan orang pertama ni dia sharekan dia punya a pair of electron tu dengan orang yang kedua. Kalau tak asalnya dua-dua share, seorang kasih satu, tapi sekarang kes ni hanya salah seorang saja yang ada extra elektron. Lagi seorang tak ada apa-apa pun, tak ada elektron. So ni kita panggil sebagai dative bond lah. Kita tunjuk sebagai arrow sebab nak tunjukkan siapa yang ada extra elektron tu. Kita tahulah kes macam ni maksudnya H yang pertama ni lah yang ada extra elektron tu. Tu yang tunjuk daripada slide. Di mana nak bagi tahu dia ada donor atom, which is donor atom ni orang yang ada extra elektron tu lah. Sama ada orang tu negative ion, sebab negative charge ion, ingat negatif maksudnya dia ada extra elektron, ataupun dia contain lone pair. Lone pair ni apa? Ni lah lone pair kalau pada NH3 tadi, contoh NH yang ni yang tadi lone pair. Sama juga yang pada H2O ni kita panggil sebagai lone pair. Kenapa lone pair? Maksudnya a pair of elektron yang tak ada bonding dengan siapa-siapa. So dia ada extra lagi elektron. Okay, kalau tengok pada H plus ni, H plus, nama pun H plus. Maksudnya dia tak ada pun valence elektron lagi lah sebab elektron dia dah kena donate tadi. So apa yang berlaku? Awak punya nitrogen tu akan donatekan dia punya dua-dua elektron tu untuk sharekan bersama. Bukan donate maksudnya dia akan sharekan bersama dengan H yang langsung tak ada elektron tadi. Dan sebabkan awak punya H ni tadi positive charge, so dia akan jadi NH4 plus lah. Ni sebenarnya dia NH3 tambah H plus akan jadi NH4 plus. Sebabkan dia charge ion, dia ada charge. So awak bila kita buat NH4 ni ada dalam bentuk kurungan gitulah. So mana dative bondnya tu? Itulah yang dative bondnya yang ni. Yang kat arrow ni, itulah dative bondnya. Kita nak representkan N tu yang sharekan dia punya both of lone pair electron dengan hydrogen. Harapnya faham. Boleh ke? Boleh ke untuk dative bond ni? Boleh. Sebab pernah keluar soalan bila baru past year kot, last year. Ke batch lepas ke batch 2 years back. Memang dia suruh show formation untuk NH4+. Dia suruh tunjukkan show formation untuk NH4+. Ramai tak boleh jawab lah sebab memang ramai lupa lah.
di mana bila NH4 plus macam mana terjadi, dia kena tahu NH3 reaktkan dengan H plus untuk jadikan NH4 plus. So kena tunjuk macam ini dan kena tunjuk bond apa yang terhasil, iaitu dative bond. Ramai masuk tak dapat jawab lah. Markah pun sebenarnya dalam 3-4 markah sahaja. 3 kot markah. So sila refer balik dative bond. Okay, so saya bagi contoh, kita tengok contoh lain. Okay, contoh lain, BF3 dengan NH3 menjadi BF3NH3. So kalau perasan, dia ada bond kat tengah-tengah antara boron dengan nitrogen. Okay, first dia suruh lukis Lewis structure untuk BF3 dengan NH3. Okay, sebelum dapatkan Lewis structure, kita buat dululah formation supaya kita tahu okay, macam mana bentuk BF3, macam mana bentuk NH3. NH3 tadi kita dah buat lah. Jadi kita dapat tahu dia punya Lewis structure tadi macam ni. Dia punya structure. Okay, kalau untuk BF3, kalau tak tahu, sila buat B, dia ada 3 lone pair, ada 3 valence elektron, tambah dengan 3H. So akan menjadi B, dia akan share lah setiap tu dengan H. So inilah bentuk BH3. So saya telah nombor 1, draw the Lewis structure untuk BF3 dengan NH3. NH tadi kita refer pada jawapan yang tadi tu lah. Okay, and then dia suruh explain formation bila B dengan N terbentuk. Okay, kalau perasan, awak punya N tadi tu. Ya? Tu BF. Tu bukan BF ke, madam? BF. Okay, thank you. Saya tak perasan. So F. So ada 7 F kat sini. 7 valence elektron untuk F. So ada 7. Okay, so bila lukis memang kena sekalikan. F. Jangan lupalah dia punya valence elektron pada F lah. Okay, so itu bentuk BF3. Okay, sekarang dia nak suruh explain macam mana formation dengan B dengan N. So kalau perasan, B dengan N awak dia ada extra elektron kat situ. Kita panggil sebagai lone pair lah yang tadi tu. Dia ada kat sini, ada lone pair kat situ. Kalau tengok pada B tak ada langsung kat B ni sekitar dia tak ada lagi elektron yang tak ada pairing lagi kan. Dia memang tak ada, kosong. Semua elektron dia memang dah habis, dia sharekan bersama dengan F. So kat sini yang berlakunya dative bond di mana awak punya N akan sharekan kedua-dua dia punya elektron dengan B. Jadi contoh kita buat formation, so kita tahu dah NH3 tambahkan dengan BF3 tambahkan dengan BF3, so menjadi formation dia bentuknya macam ni, NB. So H. So ikutlah, awak nak buat arrow sebenarnya boleh, tak nak buat arrow pun tak apa. Arrow tu just nak menunjukkan N yang share both of electron dengan B. B hanya terima sahaja. Dia sebagai acceptor sahaja. So kalau awak nak lukis, tak nak buat arrow pun tak apa. Tapi lepas tu kenalah mention ini adalah dative bondnya. So macam itulah untuk kita nak explain formation of BN bond tu. Sebab dia suruh explain the formation. Kalau senang kita tunjuk dalam bentuk formation dia lah macam mana. Di mana Lewis structure NH3, BF3. So apa yang bond yang terhasil iaitu dative bond. Okay, di mana N tu lah yang ada extra elektron yang masih lagi tak ada bond dengan siapa-siapa. So dia sharekan both of elektron dengan B, boron. Boron tak ada lagi extra elektron. Tak ada pun. So bila tak ada, so dia hanya terima sajalah daripada siapa-siapa yang nak derma, maksudnya siapa-siapa yang nak share dengan dia. Okay, so boleh try tengok ada example of dative compound. H3O plus ada, tadi kita dah tengok NH4 plus, BF3 minus ada. Apa BF3 minus Bukan BF3 minus, saya rasa BEF3 minus.
Okay, lepas tu AlCl4 minus ada. So boleh tengok example ini sebab mana tahu soalan boleh keluar. Dia boleh tanya, okay, elemen ni ataupun compound ni dia ada bond apa? Covalent bond, dative bond ke ataupun ionic bond. So kena tahulah juga example. Okay, so kita, ada persoalan untuk setakat ni, covalent ionic, covalent dengan dative bond. Ada? Tak ada? Tak ada. Okay, tak ada. Kita pergi part seterusnya dalam 4.1, part yang kedua, which is kita nak explainkan berkenaan dengan exception to octet rule. Tadi semua orang dia nak follow 8 elektron. Tapi tak semua elemen boleh capai 8 elektron. Dia ada pengecualian lah, ada exception di situ. Yang tu di mana kita panggil exception tu sebagai ada 3, incomplete octet, expanded octet dengan odd number octet. Nama pun kita dah tahu dah, kalau contoh incomplete octet maksudnya tak cukup. Maksudnya kurang daripada 8 elektron. Kalau expanded maksudnya lebih daripada 8 elektron. Maksudnya dia punya ni untuk central atom sebab kena ingat bila octet ni elemen tu menjadi central lah. Bila tadi kan di mana awak punya N ni tengoklah sekeliling dia tu octet ke tak. Ataupun setiap elemen tu dia punya tu octet ke tak. Tapi ada pengecualian, certain elemen tu dia ada octet dia tak semestinya dapat 8 ataupun dia lebih daripada 8 ataupun dia ganjil. Dia punya valence, dia punya dia punya bilangan valence elektron tu adalah dalam bentuk ganjil. Okey, yang kedua kita nak tengok untuk nak lukis Lewis structure. Okey, bukan amaran lah, maksudnya peringatan. Sila banyak-banyak buat latihan untuk nak lukis Lewis structure. Draw Lewis structure ni sangat penting. Kenapa? Sekiranya awak tak boleh nak lukis Lewis structure, awak langsung takkan boleh jawab soalan untuk chapter 4. Sebab kenapa? Overall ataupun majority soalan chapter 4 bermula dengan lukisan Lewis structure. So peringatan yang awal-awal sila mahirkanlah untuk nak lukis Lewis structure. Cara nak lukis structure nanti kita akan buat satu-satu. Saya akan bagi juga latihan sebanyak yang mana. Tapi itu balik pulang kepada awak balik sama ada awak nak buat ke tak lah kan. So kalau boleh silalah buat banyak-banyak sebab selagi awak tak boleh nak buat Lewis structure, nanti awak tak boleh nak buat soalan dalam 4.2, tak boleh nak buat soalan 4.3, tak boleh nak buat soalan 4.4 sebab semua akan berbalik kepada Lewis structure. Sangat pentingnya Lewis structure. So sila make sure Lewis structure mahir lah. So awal-awal ni terkedek-kedek tak apa lagi. Tapi dah masuk 4.2, 4.3, dah kena mahir lah sedikit Lewis structure tu. Yang saya bagi peringatan awal lah. Okay, sebelum masuk kita nak lukis Lewis structure, ingat untuk lukisan Lewis structure ni selalunya untuk covalent compound saja. Lepas-lepas ni kita dah belajar untuk covalent compound saja. Ionic compound tadi je, awal-awal tadi je. Lepas ni 4.2, 4.3, 4.4 semua kaitannya adalah berkenaan dengan covalent compound. So untuk kes ni kita nak masuk Lewis structure. Okay, ni adalah term-term yang awak kena tahulah dalam lukisan Lewis structure. Kita ada yang pertama paling penting adalah central atom, di mana dia punya simbol dia kita anggap sebagai A, general simbol adalah A. Lepas tu kita ada terminal atom, which is yang kita bond dengan siapa, awak punya central atom tu bond dengan siapa. So dia punya general simbol dia adalah sebagai X. Okay, lepas tu kita ada lone pair elektron. Ingat tadi kalau lone pair tadi adalah elektron pair yang tak ada bond dengan siapa-siapa. Maksudnya dia berpair saja. And then ada term bonding pair elektron. Nama pun bonding pair. Maksudnya dia ada bonding dengan terminal atom. So kena tahu terms-terms ni lah. Sebab nanti awak kena pasti siapa central atom, mana satu terminal atom. Ada berapa lone pair, ada berapa bonding pair. Nama pun pair. So dia memang dalam keadaan, sebab tu perkataan dia pair. Kena tahulah kalau satu pair maksudnya ada berapa elektron. Kalau ada 3 bonding pair maksudnya ada total 6 elektron. So kena faham pairing tu, jangan ingat pula, lupa pula pair tu apa. Okay, so stability tadi kita nak tengok pada exception to octet rule.
Okay, tengok pada exception to octet rule. Kalau tengok semua orang memang nak follow octet rule lah, semua nak dapatkan 8 tapi ada certain tak capai 8 di mana kita panggil sebagai incomplete octet, kurang 8. Okay, untuk kurang daripada 8 ni hanya untuk elemen B berhelium, Be berhelium, B boron dengan Al aluminium. Sebab tu tadi kita jumpa BF3. Bila awak buat BF3 punya Lewis structure tadi, bila kita buat dia punya formation of BF3 tadi, so B kalau perasan keliling dia semuanya, keliling B ni, ingat untuk exception octet ni kita hanya tengok pada central atom saja. So B sebagai central atom, boron sebagai central atom, tengok keliling dia totalnya hanya ada 6 elektron saja, which is kurang daripada 8. So just ingat je elemen ni singkatan dia adalah bebal, BeBal, bebal. So untuk incomplete octet central atom bila guna Be, B dengan Al lah. Okay, kalau expanded octet, dia punya surrounding dia punya central atom tu lebih daripada 8 lah. Kenapa? Kenapa tu kena tahu kenapa, sebab dia ada MTD orbital. Sebab kena ingat bila expand maksudnya dia boleh lebih daripada 8. Kenapa dia boleh lebih daripada 8? Disebabkan d orbital. Kenapa d orbital? Ingat balik d orbital dia boleh masuk sehingga 10 elektron. Sebab tu kita boleh expandkan lagi. Ingat bila dah masuk n equals to 3, awak ada 3s3p dengan 3d. So kalau ingat balik total ke semua n equals to 3 elektron yang boleh masuk adalah 18 elektron. So dia boleh expand sehingga 18 elektron lah untuk central atom yang ada di orbital. Okay, and then ada untuk odd number elektron, which is selalunya kaitan dengan nitrogen dan juga Cl, which is nitrogen yang group 15, Cl yang group 17. Dia kenapa odd number? Sebab dia dapat nombor ganjil, selalunya 7 elektron. Maksudnya N awak bila buat tiba-tiba akan ada satu macam tu titik. Dia macam tu. Tapi tu nanti kita akan tengoklah compound apa yang selalunya akan dapat nombor ganjil tu. Okay. So itu adalah accession to octet. Ada 3 incomplete expanded dengan odd number elektron. So yang tadi di soalan daripada kuliah saya pernah bagi. Okay, dia tanya SF6. So kau tengok S awak ni, tengah-tengah dia sebagai central atom, tengok keliling dia. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bonding pair elektron. Meaning keliling dia ada total sebanyak 12 elektron. Lebih daripada 8. Maksudnya dia adalah expanded octet. Kenapa? Soalan dia tanya, kenapa dia boleh expandkan dia punya octet? Kenapa dia boleh lebih daripada 8? Sebabkan tadilah dia ada empty di orbital. Tu kena tahulah juga reason dia kenapa. Soalan pun boleh keluar, kenapa dia boleh expand. Okay, so habis untuk tu, kita pergi yang part last. Nak tengokkan macam ni kita nak lukis fluid structure. So ini adalah dia punya, macam nak cakap, dia punya step by step. Pertama kena dapatkan total valence electron. Sebab tu kena hafal lah, kena tahulah juga berapa valence electron bagi setiap elemen tadi. Contoh Be berapa, boron berapa, nitrogen berapa, oksigen berapa, karbon berapa. Okay, lepas tu atom yang lagi elektropositif selalunya menjadi central atom, kecuali hidrogen lah. Hidrogen takkan pernah jadi central atom. And then kita draw dulu yang nak menjadi a single bond. Nanti kita akan tolak bilangan elektron yang dah menjadi, ni maksudnya untuk bonding pair. Senang cerita, menjadi bonding pair. And then kita try octetkan untuk terminal atom dulu. And then ada baki daripada valence electron tadi, total tadi, barulah kita masuk kepada central atom. So ada important note kat situ untuk central atom, sekiranya central atom awak bebal tadi, central awak bebal, so tak apalah, tak ada masalah lah, tak payah nak octetkan. Tapi sekiranya awak punya central atom adalah karbon, oksigen dengan nitrogen, kena pastikan dia octet lah, sahajalah.
Dan lain kita boleh lebih daripada 8. Okay, cakap pun tak guna, kena tunjuk example. Okay, contoh saya tunjuk example BCl3. Kita tengok BCl. Sebenarnya BCl3 ni bukan BeCl3. Okay, kalau ingat balik B, dia ada valence elektron sebanyak 3 elektron. Lepas tu kena kira dulu lah. Tadi step pertama kena kira total valence elektron 3. Ada 3 Cl. Maksudnya elektron untuk Cl, valence elektron untuk Cl ada 7. So 7 darab 3. So totalkan semua sekali ada 24 elektron total. Ni cara nak kira lah. Kalau kira ni pun tak payah nak tunjuk betul-betul. Maksudnya bukan tak payah tunjuk. Dia sekadar kat tepi jawab buat. Tak payah buat elok-elok pun tak apa. Tapi janji kena ada jugalah sebab pernah juga keluar soalan markah untuk nak kira total valence elektron ni pun sebenarnya dapat 1 markah. So kalau boleh buatlah kat tepi tu dengan jelas jugalah. Okay, and then step pertama jadikan yang lagi most elektropositif menjadi central atom. So dalam kes ni B lah. B jadi central atom. Lepas tu kita buat skeletal punya structure. Maksudnya kita nak buat bonding pair. So tadi ada 3 Cl. So kita buat 3 garis menunjukkan 3 single bond. Menunjukkan 3 pair of elektron yang dia bond dengan Cl. Sebab Cl pun ada 3 kan? Okay. So kalau kat sini maksudnya kita dah guna berapa elektron? Kita dah guna 1, 2, 3. Maksudnya 3 bonding pair. Total maksudnya kita dah guna 6 elektron. So tolak lah. So kat situ ada berapa dah tinggal? 24 tolak 6. Berapa? 18. 18. Harapnya masih lagi ada kat semua orang. Masih lagi di sana. Okay, so 18. So tadi step seterusnya kita completekan ataupun octetkan terminal atom. So Cl awak dah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita octetkan dulu terminal atom. So kita dah guna berapa elektron untuk awak punya terminal atom tu? Dah 3 darab 6 kan tadi kan? So tolak lagi 18. So settle lah. Kosong dah. Tak adalah elektron untuk kita nak letak pada awak punya boron tadi. Boleh ke contoh Lewis structure? Boleh. Okay, boleh. Saya bagi contoh yang ada lone pair lah. Okay, ni untuk contoh IF4+. Okay, pasal contoh I ada 7 elektron sebab dia group 17. Sama juga dengan F, 7 elektron tapi F ada 4. Okay, so kita tambahkan 7 darab 4, 28, 28 tambah 7. Apa? 32. Sorry, saya congak pun lambat. Okay, so kalau kes macam ni, I akan jadi central atom lah sebab of course lah sebab F ada 4 saja. So buatlah macam ni je, F. Which is kita dah guna 2, 4, 6, 8 elektron yang menjadikan bonding pair tadi. Kita jadikan bonding pair. Madam, dia 28 campur 7 25. 35. Okay. 35. Sorry. Lepas tu ada 35. Ya, 28 tambah 7, 35. Tambah 7. 35 35. Tapi lupa pula. Perasan dia ada charge betul tak? Dia ada charge positif. Positif maksudnya dia kurang elektron. So bila kurang elektron, tolak 1 elektron lah sebenarnya. Jadi 34 elektron balik tadi lah. Okay, tadi kita dah guna 8, tolak 8 elektron. So confirm jadi 26, betul? Betul, 26. Betul, ni bonding tadi, ni bonding pair. Okay, so sekarang octetkan dulu awak punya terminal atom. Sekejap nanti bagi tahu dengan Puan Habibah, maaf lambat sedikit. Okay, so 6 darab 4 kita dah guna 24, tolak 24 yang menjadi oktet pada awak punya terminal atom. So tinggal lagi 2 elektron, betul? Tadi bagi tahu sekiranya ada remaining elektron, kita letak pada central atom. So dia akan jadi
lone pair pada central atom. So macam mana letak dekat kawasan yang tak ada bonding pair. Ingat lone pair dia kena bersama. Awak tak boleh letak dua elektron tu seorang kat sini, seorang kat sini. Tak boleh. Nama pun lone pair. Pair dia kena sentiasa pairing bersama. Okay, so ini warna. Okay, so letaklah kat mana-mana. Janji dia pairing. So dapatlah situ. And then tidak lupakan dia adalah dalam keadaan charge. So dia kena dalam square bracket. So ini adalah bentuk Lewis structure untuk IF4+. Okay, macam tu saja tutorial kita hari ni. Kalau boleh try lah buat yang lain tu. Nanti saya share. Try buat H2O, kira dia macam mana, PSCl3. Tak apa, kalau tak tahu pun tak apa. Tapi try lah buat. Nanti saya akan, kita akan discuss lagi untuk minggu hadapan. Okay, itu saja. Terima kasih.